Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami akan membentangkan tentang pembelian melalui Shopee dan kaitannya dengan kawaid fiqh. Okay, saya akan memperkenalkan ahli kumpulan saya terlebih dahulu. Saya Nur Syazlana binti Muhammad Khairul, BMF 2107036. Seterusnya ialah Fatin Syalihah binti Muhammad Rosli, BMF 2107074. Dan seterusnya ialah Intan Nur Fahana binti Muhammad Yazni, BMF 2107038. Dan seterusnya ialah Syazwana Auni binti Muhammad Rukhairi, dan kami semua ialah daripada DBF 3A. Baiklah, saya Syazwana Auni sebagai ahli yang pertama yang akan memulakan pembentangan dengan menjelaskan mengenai topik kajian kami. Dalam bahasa Arab, perniagaan diertikan sebagai tijarah yang berbawa maksud pertukaran. Manakala dari sudut istilah pula, ia bermaksud sesuatu transaksi ke atas apa sahaja jenis harta untuk memperoleh keuntungan. Ada diterangkan oleh Ibn Khaldun bahawa ianya bermaksud satu cara untuk mencari rezeki dengan proses penambahan harta melalui pembelian barangan dengan harga yang rendah kemudian dijual kembali dengan harga yang lebih tinggi. Tijarah ini disama maksudnya dengan al-bai' atau jual beli. Namun begitu, maksud al-bai' mempunyai pengertian pertukaran antara suatu harta dengan suatu harta yang lain secara rela hati atau secara khusus antara dua belah pihak iaitu penjual dan pembeli. Berdasarkan penjelasan mengenai keadaan fiqh dan fiqh muamalat serta perniagaan dalam Islam tersebut, maka dapatlah dilihat mengenai aplikasi serta kesan kaedah-kaedah fiqh yang berkaitan perniagaan dalam Islam. Shopee merupakan satu aplikasi urus niaga secara atas talian yang terkenal dan digunakan menyeluruh dalam kalangan masyarakat di seluruh dunia tanpa mengira bangsa dan usia. Ia terkenal dengan kemudahan serta kecanggihan yang dapat mempercepatkan serta meringankan beban penggunanya. Ia turut menjadi kegemaran orang ramai, tidak mengira tua maupun muda kerana terdapat pelbagai kelebihannya tersendiri. Pada masa ini, masyarakat tidak lagi teragak-agak untuk menggunakan aplikasi ini kerana ia diyakini selamat untuk berbelanja. Sebagaimana yang dapat dilihat, penggunaan Shopee amatlah meluas kerana ia dianggap sebagai satu kemudahan khususnya bagi mereka yang sibuk bekerja. Walau bagaimanapun, sebab manapun sesuatu aplikasi itu sudah tentu ada baik dan buruknya. Benarlah, perniagaan secara atas talian seperti Shopee ini amatlah meringankan beban, tetapi ia juga boleh memudaratkan. Hal ini dapat dilihat sekiranya kita berbelanja di platform ini secara berlebihan tanpa kawalan. Ini amatlah buruk tetapi kurang disedari oleh umum dan membuatkan sifat boros untuk perkara yang tidak berfaedah semakin membuat-buat dalam kalangan masyarakat. Segala pembelian yang dilakukan tidak salah sama sekali, tetapi ia perlulah berpada-pada mengikut keperluan dan kemampuan. Jika dilihat dari segi Shopee itu sendiri, terdapat banyak kelebihannya berbanding kekurangan kerana segala yang dipamerkan menepati kehendak dan keselesaan ramai. Dalam aspek penggunaan Shopee, terdapat pelbagai kemudahan yang disediakan seperti ShopeePay. ShopeePay ini adalah suatu kaedah pembayaran buy now pay later yang dikendalikan oleh pihak yang bertanggungjawab yang telah dilantik oleh Shopee yang membolehkan pembeli membuat pembelian terlebih dahulu dan membayar kemudian secara angsuran selama tempoh yang telah ditetapkan. Pengenalan sistem ini dibenarkan selagi mana ia tidak mempunyai sebarang riba seperti riba al-qard. Selagi mana pengguna membayar hutang mengikut tempohnya, tiada isu riba berlaku dan ia boleh digunakan serta tiada isu syariah ke atasnya. Sebagaimana yang kita ketahui, riba adalah diharamkan dalam Islam dan pihak yang terlibat dengannya akan mendapat dosa besar. Hal ini dapat dilihat melalui firman Allah Subhanahu Wa Taala, "Wa ahallallahu al-bai' wa harrama riba." Maksudnya, Allah telah menghalalkan jual beli iaitu berniaga dan mengharamkan riba daripada surah Al-Baqarah ayat 275. Oleh yang demikian, jual beli melalui aplikasi Shopee ini adalah harus dan dibolehkan selagi mana ia bertepatan dengan syarak. Jadi sebagai umat Islam, perlulah kita ingat bahawa kita dilarang sama sekali terlibat dengan sebarang transaksi yang mengandungi unsur riba kerana ia adalah haram dan perlu dielakkan sebaiknya. Sekiranya ingin melakukan pembelian secara atas talian, kita perlulah memastikan bahawa niat benar dan tidak berlaku pemborosan. Setiap pembelian dan penjualan perlulah terhindar dari unsur yang terlarang seperti riba, gharar maupun maisir. Tambahan isu penyakit COVID-19 yang melanda dunia membuatkan pembelian melalui aplikasi ini lebih efektif dan berguna bagi mengelakkan penyebaran penyakit berjangkit. Sebagaimana yang kita ketahui, kita perlulah menghindari sesuatu tempat yang memudaratkan dan boleh mengugat nyawa sebagaimana situasi dunia sekarang. Nabi SAW juga telah memperingatkan kita, "Iza sami'tum bihi wa ardin fala taqdamu alaihi wa iza waqa' bi ardin wa antum biha fala takhruju firaran minhu." Yang bermaksud, apabila kamu mendengar wabak di sesuatu tempat, maka janganlah kamu pergi ke situ, dan apabila ia berlaku di tempat kamu, maka janganlah kamu keluar dan larilah daripadanya. Hadis riwayat Imam Muslim.
Ini membuktikan bahawa pembelian melalui Shopee adalah satu alternatif yang terbaik dalam situasi ini. Pembentukan akad dalam jual beli dalam talian boleh dilaksanakan berasaskan perkembangan semasa yang berlaku dalam aktiviti jual beli dalam talian seperti melalui email dan media sosial. Aplikasi Shopee adalah cara pembelian baru dan moden yang tiada dalam nas maupun dalil di mana ia ditentukan menggunakan kaedah fiqh. Penjual juga perlulah sentiasa jujur dalam berurus niaga kerana kejujuran amatlah penting dan perlu diutamakan. Sebarang tindakan penjual yang melakukan penipuan seperti membuat review palsu adalah diharamkan dan perlulah bertaubat dan menghentikan perbuatan tersebut. Hal ini menyebabkan dosa yang berpanjangan serta mendatangkan kemudaratan kepada pelbagai pihak. Pelbagai usaha dapat dilakukan dengan cara yang betul dan bertepatan dengan syarak. Rasulullah SAW bersabda, "Ittajirus saduqu aminu ma'an nabiyyi nawasiddiqi nawasyuhada." Maksudnya, peniaga yang jujur dan amanah akan bersama-sama dengan para nabi, orang-orang yang benar dan para syahid. Riwayat At-Tirmizi. Oleh itu, amalan penting bagi seseorang peniaga mengamalkan dan mengutamakan sifat kejujuran dalam pekerjaannya di samping mengaup keuntungan melalui perniagaan yang dijalankannya. Jadi itu sahaja daripada saya dan saya akan serahkan kepada ahli yang seterusnya untuk meneruskan pembentangan ini. Jadi sekian, terima kasih. Berdasarkan isu pembelian melalui Shopee ini, terdapat beberapa kaedah fiqh yang dapat dikaitkan. Antaranya ialah al-umur bil maqasidiha, at-tarayuzal dan al-adat muhakamah. Ketiga-tiga kaedah ini adalah kaedah fiqh yang masyhur bagi mazhab Syafi'i. Pertama sekali adalah al-umur bil maqasidiha, iaitu setiap perkara dinilai berdasarkan niat. Sebagaimana yang kita ketahui, setiap perkara bermula dari niat sama ada baik ataupun sebaliknya. Niat merupakan elemen yang memainkan peranan yang begitu besar. Hal ini demikian kerana melalui sesuatu amalan tersebut dapat menunjukkan bahawa kita melakukan sesuatu perkara itu disebabkan oleh Allah dan bukannya untuk mendapatkan pujian daripada manusia semata-mata. Niat juga termasuk dalam kehidupan Muslim bagi menentukan sama ada ibadat diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga dalam isu pembelian Shopee ini, di mana pembelian melalui Shopee diharuskan oleh Muslim dan sama sekali tidak dilarang dalam Islam. Dalam Islam telah pun menuntut umatnya supaya menjalankan aktiviti jual beli yang bebas dari unsur riba, gara serta masyad agar tidak menimbulkan permusuhan sesama kaum sendiri. Merujuk kembali kepada isu Shopee yang kini berada dalam arus kemodenan yang serba canggih, pada ketika ini membolehkan pembeli membeli sebarang barang yang diinginkan di atas talian sahaja tanpa perlu pergi ke kedai. Manakala penjual pula boleh menjual segala jenis barang di Shopee. Adalah diharamkan jika seseorang penjual maupun pembeli dengan niat ingin menggunakan pembelian atas talian Shopee ini ke arah yang dilarang dalam syarak. Oleh itu, dalam konteks kawaid fiqh, seseorang penjual Muslim yang berhajat untuk memulakan perniagaan kecil-kecilan melalui Shopee mestilah menerapkan kaedah syarak yang telah ditentukan dalam Islam, iaitu bebas daripada segala penipuan maupun penindasan terhadap pembeli. Bagi pembeli pula, mereka seharusnya menggunakan pembelian atas talian ini dengan sebaiknya. Sebagai contoh, pembeli digalakkan untuk membeli barangan yang mendatangkan manfaat kepada diri sendiri maupun orang sekeliling, dan yang paling penting, barangan tersebut hendaklah halal di sisi agama. Sekiranya meletakkan niat itu di tempat yang betul, maka segala perbuatan yang kita lakukan akan memperoleh pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala sepanjang hidup, selagi kita tidak melanggar perintahnya. Namun begitu, jika niat selain daripada itu, maka amalan yang kita buat sebelum ini adalah sia-sia sahaja. Terdapat dalil yang berkait rapat dengan kaedah ini, sebagaimana yang disabda oleh Rasulullah SAW, iaitu sesungguhnya Allah tidak melihat kepada rupa bentuk kamu dan harta kamu,
tetapi Allah melihat kepada hati-hati kamu dan amalan kamu. Riwayat Muslim. Kaedah fiqh masyhur yang terakhir yang dapat dikaitkan dalam kajian ini ada ad-darar yuzal, iaitu yang dikenali sebagai segala kemudaratan yang berlaku atau menimpa mana-mana pihak wajib dihapuskan daripada terus berlaku secara berterusan. Dalam kaedah ini, setiap Muslim wajib ke atas diri mereka untuk tidak melakukan sebarang kemudaratan maupun kerosakan terhadap diri sendiri dan orang lain. Seperti mana yang diperkatakan oleh jumhur ulama bahawa segala perkara yang memudaratkan Muslim wajiblah dijauhi agar membawa kepada kemaslahatan bersama. Berbalik kepada isu yang dipilih iaitu Shopee, penyalahgunaan penggunaan pembelian di atas talian ini perlulah dielakkan agar tidak mendorong kepada kemudaratan seperti perselisihan faham dan juga pergaduhan daripada terjadi dalam kalangan kaum muslimin. Hal ini dapat dikaitkan dengan isu hangat yang berlaku baru-baru ini di negara kita, di mana seorang pembeli tempatan telah membeli berus cat secara atas talian. Tanpa diduga, pembeli tersebut mendapati bahawa berus cat tersebut sebentar tadi telah menggunakan bulu haiwan khinzir. Seperti mana yang kita ketahui, khinzir dalam Islam adalah haram, sama ada penggunaannya dalam barangan apatah lagi untuk dijadikan makanan. Terdapat satu hadis Rasulullah SAW yang bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya telah mengharamkan jual beli arak, bangkai, khinzir dan patung berhala. Lalu ditanya kepada Rasulullah SAW, adakah kamu tahu bahawa lemak daripada bangkai haiwan tersebut sedangkan ia digunakan untuk mengecat kapal-kapal dan kulit binatang serta digunakan oleh manusia? Maka Rasulullah SAW menjawab, bahkan ia tetap haram. Kemudian Rasulullah SAW bersabda pada ketika tersebut, semoga Allah Subhanahu Wa Taala menghancurkan golongan Yahudi. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala telah mengharamkan lemak haiwan tersebut. Namun mereka memperelokkannya dan menjualnya serta mengambil keuntungan daripadanya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Pengajaran yang dapat diambil daripada isu ini ialah janganlah sesekali mana-mana penjual melibatkan diri dengan perniagaan yang haram di sisi syarak yang boleh mendorong kepada kemudaratan kepada pembeli yang naif, manakala bagi pihak pembeli pula seharusnya selidik terlebih dahulu sebelum membuat sesuatu pembelian ke atas barangan agar kejadian yang sama tidak berulang kembali. Untuk melahirkan umat Islam yang harmoni dan juga bersepadu, perlulah bebas dari segala unsur-unsur yang boleh mendatangkan kepada kemudaratan yang negatif. Kesannya kelak. Dari kaedah ini, kita telah melihat bahawa setiap perbuatan mukallaf yang boleh mendatangkan kemudaratan mestilah dihilangkan. Sebagaimana hadis Nabi SAW agar kita menjauhi dari sebarang bentuk kemudaratan ataupun memudaratkan orang lain dalam sabdanya. Tidak boleh mudarat dan tidak boleh memudaratkan. Hadis riwayat Ibnu Majah. Seterusnya tentang al-adat muhakamah. Dalam bahasa Melayu dipanggil adat kebiasaan yang menjadi hukum. Disebut juga sebagai kaedah kubra. Adat tersebut boleh diterima pakai sebagai hukum selagi tidak bertentangan dengan syariat Islam. Namun, jika terdapat dalil, nas atau yang bertentangan dengan adat itu akan ditolak. Penggunaan aplikasi yang moden ini adalah sah dan boleh diguna dalam jual beli kerana ia menepati rukun serta syarat jual beli itu sendiri dan tidak bertentangan dengan syarak. Kumpulan kami telah memilih dua kaedah fiqh lain. Yang pertama ialah tindakan pemerintah terhadap rakyat harus terikut dengan kemaslahatan. Jualan dalam talian di Malaysia semakin menjadi-jadi dalam dunia kehidupan moden yang bergantung kepada penyebaran maklumat di laman web.
Ramai peniaga dan penjual menjalankan perniagaan secara online untuk mencari rezeki dengan menjual produk dan perkhidmatan secara dalam talian dalam pelbagai medium, contohnya seperti Shopee. Sementara itu, penularan wabak COVID-19 yang berterusan bukan sahaja di Malaysia tetapi di seluruh dunia dan pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan iaitu PKP telah mengakibatkan urus niaga perniagaan terjejas secara langsung atau lebih teruk, terutamanya di kedai-kedai dan pasar raya. Seperti yang dinyatakan sebelum ini, terdapat banyak kes penipuan dalam talian yang telah dilaporkan dan terdapat juga penangkapan dan pendakwaan terhadap peruncit dalam talian kerana jenayah yang dilakukan oleh gara-gara tidak berperasan dan mengabaikan peruntukan undang-undang yang terpakai dan merangkumi perniagaan online. Oleh itu, kerajaan telah menetapkan undang-undang mengenai pembelian dan perjualan barangan berdasarkan negara Islam. Pertama, Akta Jualan Barangan 1957 yang memperuntukkan kematuhan oleh peniaga termasuk peniaga online antara lain berkenaan definisi barang, kontrak penjualan barang, harga-harga barang, mutu serta kualiti barang dan harta serah serta milikan barang. Yang kedua, Akta Perdagangan Elektronik 2006 yang memperuntukkan peruntukan berkaitan pembentukan sesuatu kontrak, komunikasi tawaran, penerima tawaran dan pembatalan tawaran dan penerimaan atau apa-apa komunikasi yang berkaitan perjualan boleh dinyatakan melalui satu mesej elektronik. Yang ketiga, Akta Kawalan Harga dan Anti Pencatutan 2011 yang memperuntukkan pematuhan oleh peniaga termasuk peniaga online antara lain supaya peniaga tidak mengambil kesempatan ke atas pengguna untuk mengambil keuntungan yang berlebihan bagi suatu barangan dan perkhidmatan serta memastikan kenaikan harga barangan atau caj bagi perkhidmatan yang dilaksanakan adalah terkawal. Yang keempat, Akta Perihal Dagangan 2011 yang mengandungi peruntukan seperti berkaitan salah laku perniaga, termasuk perniaga online berkenaan amalan perdagangan, pelanggaran cap dagangan, perlatihan pihak berkuasa berwibawa untuk perakuan dan pengecapan barang serta penalti. Perkara lain merangkumi peruntukan yang berkaitan dengan pengeluaran sijil dan perakuan halal. Yang kelima, Akta Perlindungan Pengguna 1999 yang memperuntukkan pematuhan oleh perniaga termasuk perniaga online berkenaan tanda harga, pengiklanan, pembekalan, keselamatan produk dan perlindungan menyeluruh terhadap pembeli dan pengguna. Yang terakhir, Peraturan Perlindungan Pengguna Urus Niaga Perdagangan Elektronik 2012 yang memperuntukkan pematuhan oleh perniaga berkenaan transaksi online untuk tanda harga, pengiklanan, pembekalan, keselamatan produk dan perlindungan menyeluruh terhadap pembeli dan pengguna dalam pembelian secara online. Kegagalan mana-mana penjual online untuk mematuhi peruntukan di atas akan menyebabkan penjual tersebut melakukan satu kesalahan di bawah peraturan dan boleh didakwa oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna di bawah Seksyen 147 dan 148 Akta Perlindungan Pengguna 1999 di mahkamah. Sekiranya ingkar, peniaga boleh didenda sehingga RM50,000 ataupun dipenjara 3 tahun atau kedua-duanya sekali untuk setiap kesalahan yang dilakukan. Yang pertama, bagi kesalahan kali kedua atau seterusnya, peniaga online boleh didenda tidak melebihi RM100,000 atau dipenjara selama tempoh tidak melebihi 5 tahun atau kedua-duanya sekali. Yang kedua, selain itu, Pertubuhan Perbadanan yang disabitkan kesalahan boleh didenda tidak melebihi RM100,000 dan bagi kesalahan kali kedua dan seterusnya boleh didenda tidak melebihi RM200,000. Bagi kesalahan yang berterusan oleh peniaga online, mereka boleh dikenakan tambahan denda tidak melebihi RM1,000 bagi setiap hari atau sebahagian daripada sehari kesalahan itu berterusan selepas sabitan.
Berdasarkan kaedah ini, kerajaan telah mengambil tindakan selaras dengan kepentingan masyarakat. Apabila Malaysia dilanda COVID-19, rakyat memilih untuk membeli secara dalam talian seperti Shopee dan platform ini telah menjadi platform e-dagang yang popular. Kerajaan semestinya menyokong aktiviti ini kerana dapat mengurangkan kes kematian disebabkan COVID-19. Walau bagaimanapun, di mana-mana terdapat tempat perniagaan, mesti ada golongan yang mengambil kesempatan. Maka kerajaan memilih untuk menetapkan undang-undang untuk keselamatan pengguna. Hal ini juga dapat mengelakkan daripada berlakunya jual beli yang dilarang oleh Islam di platform Shopee kerana terdapat juga penjual dari luar negara seperti China dan Indonesia. Kaedah-kaedah fiqh yang seterusnya ialah apabila berhimpun halal dan haram dikira yang haram. Soal halal haram amat penting dalam kalangan masyarakat Islam. Logo halal digunakan untuk mengetahui sama ada halal atau haram serta bahan-bahan yang digunakan. Ciri-ciri makanan halal ialah yang pertama ialah suci daripada najis, tidak memudaratkan, tidak memabukkan, disembelih dengan nama Allah bagi haiwan yang perlu disembelih. Dan ciri-ciri makanan yang haram pula ialah darah yang mengalir walaupun telah disembelih binatang tersebut, daging khinzir, arak dan binatang yang disembelih tanpa menyebut nama Allah. Sejak pandemik COVID-19, rakyat tidak lagi keluar membeli bahan makanan dan makanan segera di pasar raya atau kedai runcit, malah memilih untuk membeli di talian seperti Shopee. Shopee menyediakan makanan dari Malaysia atau diimport dari luar. Contoh penjual makanan Korea yang halal dan haram dalam akaun kedai yang sama, maka mengikut kaedah fiqh ianya ialah haram. Oleh itu, umat Islam dapat membezakan kedai mana yang boleh dibeli dan tidak boleh dibeli. Kajian mengenai Shopee ini telah memberikan pelbagai ilmu baru kepada kami semua. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam kajian ini, pembelian melalui Shopee adalah dibolehkan selagi tidak melanggar apa-apa hukum syarak. Pembelian melalui Shopee ialah secara atas talian merupakan perubahan teknik pada masa ini. Ia adalah memudahkan banyak pihak. Sebagaimana yang dapat kita lihat, setiap individu tidak perlu menghabiskan masa mereka untuk bersiap-siap dan membeli barangan di luar kerana semuanya dapat dilakukan di hujung jari sahaja. Tambahan pula, dunia kita sedang mengalami krisis yang besar iaitu penyebaran wabak penyakit berjangkit berbahaya iaitu COVID-19. Maka, kaedah pembelian dan perjualan sebegini amatlah bertepatan dengan situasi yang melanda. Kita mestilah mencegah penyebaran penyakit ini dengan melakukan pelbagai langkah berjaga-jaga yang sepatutnya bermula daripada mengawal pergerakan dan aktiviti sosial. Apabila dilihat dari konteks ini, pembelian melalui Shopee adalah amat bertepatan dan sesuai digunakan khususnya dalam wabak ini. Kami dapat mengetahui pelbagai kaedah fiqh yang dapat diaplikasikan dalam kajian ini serta dalam kehidupan seharian. Tugasan berkumpulan mengenai pembelian melalui Shopee dan kaitannya dengan kawaid fiqh adalah amat berguna kepada kami. Hal ini demikian kerana pelbagai perkara baru yang kami perolehi serta dapat dikaitkan dengan apa yang kami pelajari. Ini adalah satu peluang yang bermakna kepada kami dalam menambahkan lagi pengetahuan yang tidak pernah kami perolehi. Dengan adanya kemajuan ini, umat Islam dapat berdaya saing dalam dunia global dan tidak ketinggalan zaman. Perlibatan dalam aktiviti jual beli seharusnya diambil peluang kerana ini adalah langkah terbaik dan dapat meringankan beban serta memudahkan urusan seharian kita daripada pelbagai aspek. Akhir sekali, kami amat bersyukur kerana dapat menyelesaikan tugasan kajian ini dengan baik dan lancar.